Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita telah masuk ke bab yang ke-298, Babu karahatil istinja'i bil yamin. Bab makruh, larangan daripada beristinja. Istinja itu apa? Basuh kita punya selepas buang air kecil atau air besar, dan menyentuh zakar dengan tangan kanan tanpa suatu keuzuran. Min ghairi uzrin, tanpa uzur. Kalau kita uzur, tangan kita sakit ataupun tangan kiri kita tak boleh nak bergerak, itu dipanggil uzur, dimaafkan, tidak menjadi masalah. Dalam kitab ini mula dengan hadis yang kitab asal Arab 1646, kitab ni 1650. 1648, kitab terjemahan 1650. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza bala ahadukum fala ya'khuzanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi wala yatanaffas fil ina." Muttafaqun alaih. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kamu kencing, buang air, maka janganlah dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya, dan janganlah dia beristinja. Istinja tu basuhlah, basuh basuh najis dia tu dengan tangan kanannya, dan janganlah dia bernafas dalam bekas minuman dan sebagainya. Jadi dalam hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada 3 perkara dalam ini. Tengok dalam pengajaran hadis. Yang pertama, makruh beristinja. Istinja itu mana? Bersuci dengan menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluan. Jangan duk pegang dia. Maka siapa nak buat rumah, dia kena buat selalu paip air tu duduk belah kanan. Paip air dalam tandas belah kanan. Barulah kita buka dengan kanan, wayar getah tu pegang dengan tangan kanan paip getah, tangan kiri yang duk gosok. Baru jadi. Jadi kalau paip duk alih ni, kekok lah. Itu dia panggil strategi, kena ada. Barulah kita tak terlupa tak kanan lalu, supaya tidak menjadi kekok. Jadi kita jangan ikut tuan rumah nak buat benda-benda ni, kita kena ikut kita. Kita kena ikut kita. Adab kita. Yang kedua, makruh juga menggunakan tangan kanan untuk membasuh tempat keluar najis. Jangan duduk korek situ dengan tangan kanan. Yang ketiga, setiap perbuatan yang kotor tidak digalakkan menggunakan tangan kanan, bahkan disarankan menggunakan tangan kiri. Apa-apa sajalah. Termasuklah ibu waktu nak basuh baby dia pun guna dengan tangan kiri juga. Yang keempat, dilarang bernafas dalam bekas minuman semasa minum, kerana ia mungkin boleh membawa kekotoran dan kuman kepada minuman tadi. Yang diingatkan. Jadi kalau kita minum, jangan duk pakai togok, tarik nafas lah tu, sah lah, berhenti dia. Minum, berhenti. Minum pula sekali lagi, berhenti, tarik nafas, baru minum pula 3 kali tarik. Jadi tak boleh kita bernafas di dalam minuman, sebab takut turun bakteria dalam hidung tu, masuk dalam tu. Lepas tu kita telai pula, jadi penyakit situ. Yang kelima, harus menggunakan tangan kanan untuk beristinja dan sebagainya jika terdapat keuzuran pada tangan kiri. Yang keenam, tangan kanan dikhususkan untuk perbuatan-perbuatan yang mulia, seperti makan, minum, berjabat salam, menulis dan sebagainya, dan tangan kiri pula dikhusus untuk perkara yang sebaliknya. Tapi kalau orang kidal boleh menulis tangan kiri, tak apa. Dalam bab ini banyak hadis-hadis sahih yang dinyatakan. Jadi banyak hadis-hadis sahih, tetapi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tak mau cakap panjang. Satu bab ni dia bawa satu hadis je, selesai masalah. Jadi kalau awak nak juga
Pergi cari dalam kitab yang banyak, yang panjang lagi. Bab yang seterusnya, bab 299, babu karahatil masyi fi na'lin wahidah aw khuffin wahid li ghairi uzrin ila akhiril bab. Bab makruh berjalan dengan hanya memakai sebelah kasut. Kita pakai sebelah kasut, sebelah lagi tak pakai, ataupun selipar tanpa keuzuran, dan makruh memakai keduanya dalam keadaan berdiri tanpa keuzuran. Jadi ada dua isu dalam bab ni. Yang pertama, tak boleh pakai sebelah kasut ataupun sebelah selipar. Yang kedua, makruh pakai kasut sambil berdiri. Bila? Kita tengok di hadis dia nanti insya-Allah. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an wa fi riwayatin aw liyuhfihima jami'an, muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu berjalan dengan sebelah kasut. Pakai sebelah apa? Bahkanlah dia memakai keduanya. Pakai dua-dua. Atau memecat, tidak memakai kedua-duanya. Jadi kalau tak ada, tak usah pakai belakang sini. Sebelah-sebelah tak main. Bahkan dan pada satu riwayat, hendaklah dia tidak memakai keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dia itu pengajaran hadis. Yang pertama, dilarang dengan hanya memakai sebelah selipar atau kasut saja. Ini kerana perbuatan ini boleh menjatuhkan maruah dan menimbulkan ejekan. Orang tengok guana tu, saya ingat sebelah. Saya ingat sebelah lagi tu dia panggil, pakai selipar sebelah ni. Serai heret selipar dah. Yang kedua, setiap perkara yang boleh menimbulkan ejekan daripada orang lain dan hilangnya maruah adalah dilarang. Jadi dalam Islam ni tak mau kita. Sama juga kalau kita pakai apa dia benda ni, jangan biasa rupa, jangan pakai setengah-setengah. Pakai kasut, pakai dua-dua atau pecah dua-dua. Tak usah pakai belakang senang. Hadis yang kedua, wa anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idzan qata'a syi'su na'li ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah lagi, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila terputusnya tali kasut seorang kamu, artinya kasut kita rusak sebelah, maka janganlah dia berjalan dengan satu saja lagi sehinggalah dibaikinya yang rusak tadi. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran dia, hadis ini samalah dengan hadis sebelumnya yang melarang memakai sebelah kasut atau selipar saja. Yang kedua, memakai sebelah kasut atau selipar bukan saja boleh menjatuhkan maruah, bahkan boleh menyebabkan ketidakseimbangan yang memungkinkan rebah dan terjatuh. Tak molek lah, jadi sakit lutut kita ni sebab balansi dia tak lari, tak apa ni, tak sama. Ini bahaya. Yang ketiga, Islam sangat mementingkan ketinggian maruah penganutnya. Ada seorang syekh, tuan guru kita. Orang kita tanya dia, bila dia masa dia mengajar hadis ni, syekh, selipar saya duduk sini, sebelah selipar lagi orang langgar, orang sepak, jauh sikit lah. Boleh tak saya nak pakai sebelah selipar ni, lepas tu kita lompat jalan sebelah lagi ambil? Syekh kata, lak, jangan sekali-kali. Mau pergi ambil dulu satu tu pakai sekali. Sampai begitu, orang-orang yang cinta kepada sunnah ni, oleh kerana Nabi laranglah, tak usah duduk buat benda pelik. Cuma tengok dalam hadis tadi, hadis yang pertama tadi Nabi kata liyuh fihima jami'an, ataupun tak usah pakai kasut. Jadi kita ni duduk dua persimpangan. Sama ada kita pakai selipar, pakai kasut, boleh jalan, tak apa. Ataupun tak usah pakai kasut. Itu pernah dibuat. Nabi kita ada juga dia tak pakai kasut. Jadi kita sekali-sekala kena tak pakai juga selipar.
Tapi masalahnya tak biasanya kaki kita kecil. Jadi kalau kita duduk main depan tangga rumah kita tu, tak usah pakai selipar berjalan. Ya tu kan tak pakai selipar ni. Sekali-sekala nak ajar kaki biarnya rasa pijak tanah. Sebab tanah tu ubat sebenarnya, tanah tu jadi ubat. Pasal itulah kalau kita sakit boleh tayamum dengan tanah. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nabi kata Allah jadikan tanah itu masjid, boleh kita semaya atas dia dan boleh jadi alat bersuci. Satu lagi tanah, Nabi kata bila kita sakit, kita ambil air ni, ambil jari kita ni, teng air liur, letak atas tanah, lepas tu ambil letak tempat sakit. Kita baca turbatu ardina biriqi ba'dina yashfi saqimuna. Jadi biturbati arbin azrina, dengan tanah kita ni, dengan air liur kita ni boleh menyembuhkan penyakit. Itu terus tengok orang mana sakit-sakit tu ambil air liur, tek situ bismillah, letak tempat sakit tu. Tapi kalau kudus jangan main koboh gak kena tanah. Ambil tanah yang bersih. Itu ada dalam hadis kelebihan tanah. Jadi kita pakai jalan kasut. Kalau kita tanya gua sekali-sekala lah ada. Tapi kalau nak pergi Kedah tak usah lah. Jatuh maruah sampai kita ini. Ini tu oli mana pula jalan tak pakai kasut. Kita hari ni mulut manusia payah nak kunci. Kata orang mulut tempayan boleh ditutup, mulut orang terbuka semua. Tak tahu apa dah. Jadi daripada kita duduk berdudahkan diri kita kepada fitnah, tak usah buat. Hadis yang terakhir, an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yanta'ila ar-rajulu qa'iman, rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memakai kasut dalam keadaan berdiri. Jadi hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik. Pengajaran hadis yang pertama, saranan supaya memakai kasut dalam keadaan duduk dan bukannya berdiri. Nak pakai kasut duduk. Yang kedua, memakai kasut dalam keadaan berdiri adalah dimakruhkan kerana ia boleh menyebabkan terjatuh dan menampakkan keadaan yang kurang baik. Yang ketiga, tidak makruh memakai selipar atau kasut dalam keadaan berdiri jika tidak memerlukan pertolongan tangan semasa memakainya di sisi sebahagian ulama. Jadi kita kena faham sini. Bilakah makruh? Kalau kita pakai kasut hak perlu korek dengan tangan masuk. Itu duduk. Tapi kalau selipar kita ni tak payah guna tangan. Dah hollow tu pakai jadi selalu dah. Itu tidak makruh. Lama lepas maya ni kak, pakai cokor belakang pakai selipar, tak jadi lagi tu. Dia ada sebab-sebab tertentu. Jadi hadis ini kata para ulama khas untuk kasut yang perlu kita pakai sambil duduk, iaitulah macam kasut bertali kan. Kita kena duduk nak ikat tali dia. Jadi kalau kita duduk berdiri pakai kasut jadi menonggih, nampak? Tidak tonggih kan? Itu dia panggil dari sudut muruah, dari sudut maruahnya tidak comel, tidak indah. Jadi jangan duduk kacau kita. Yang keempat, Islam mementingkan kesopanan dan adab-adab. Ajaran Islam pula adalah syumul dan meliputi sekalipun pada perkara-perkara yang kecil seperti memakai kasut. Kita ingat makai kasut nak buat remeh-temeh hidup becah benda lagu ni. Lah, jangan kata remeh. Kalau dia tu adab, dia diajar oleh Nabi, maka dia menjadi satu perkara yang cantik. Jadi anak-anak kita belajarlah adab. Benda-benda yang menunjukkan menjatuhkan maruah jangan sekali-kali dibuat. Sebab apa? Sebab dia boleh mengganggu kesopanan hidup seorang manusia. Bab yang seterusnya, bab yang ke-300. Satu lagi kalau boleh tambah di sini dalam bab kasut tadi, kata ulama an hadha ad-din al-islami jaa bil adli hatta fil libas. Islam ini mengajar kepada kita keadilan walaupun dalam berpakaian. Jadi kalau pakai sebelah saingit lah orang panggil, tidak adil lah gitu. Jadi yang adil macam mana? Pakai dua-dua. Allahu Akbar. Kalau kita kata orang lain hidup main human right tu right ni, kita kata tak sudut right lah, Islam right belaka kan? Telah memberi hak masing-masing. Siapa bak kasut pun ada. Tak ada ni etika pakai kasut lagu ni dah. Bab yang ke-300, babun nahyi an tarkin nari fil baiti inda naumi wa nahwihi. Bab larangan meninggalkan api di rumah ketika tidur dan sebagainya, sama ada pelita atau lain-lain.
Jadi kalau kita nak tidur, padamkan lampu, padamkan api yang ada di rumah. Hadis yang berkaitan dengan bab ini, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun, muttafaqun alaih. Artinya daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu semua tinggalkan, yakni biarkan api menyala di rumah kamu semasa kamu tidur. Nak tidur, padam api. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis yang pertama, larangan meninggalkan api menyala semasa tidur, sama ada api pelita, lilin atau pemanas, kerana bimbangkan ia boleh membakari tempat tersebut. Terbakar rumah lah jawab dianya. Yang kedua, Islam sangat mementingkan keselamatan penganutnya. Kita jaga sungguh dari segi keselamatan, jaga. Hadis yang kedua, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi min al-lail falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fatfi'uha, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Musa al-Asy'ari, katanya, telah terbakar sebuah rumah di Madinah ke atas penghuninya pada satu malam. Terbakar rumah ni. Apabila dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat pergi report keadaan mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya api itu adalah seteru bagi kamu. Api itu musuh bagi kamu. Apabila kamu hendak tidur, maka padamkannya. Jangan dia, bila kita nak tidur, tutup lampu, jangan duduk biarkan begitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran daripada hadis yang pertama, api boleh membawa kepada kemusnahan. Api membawa kepada kemusnahan. Kerana itu kita hendaklah berwaspada dengannya. Yang kedua, kita disuruh untuk saling menasihati sesama kita dalam semua hal, dan bukannya tertentu dengan hal ibadat khusus saja. Tak, semua benda Nabi kita ajar belakang. Tengok, nak jaga api kena ajar lagi. Hadis yang seterusnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ghattul ina wa awqi'us siqa wa aghliqul abwab wa adfi'us siraj fa inna asyaitana la yahullu siqa wa la yaftahu bab wa la yakshifu ina fa in lam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala ina'ihi 'udan wa yazkuru ismallahi falyaf'al fa innal fuwaisiqah tudrimu ala ahli baiti baitahum, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutuplah bekas. Jadi kalau kita ada bekas, periuk ke, kuali ke, besen ke, apa benda tempayan, tutup. Ikatlah bekas air yang dibuat daripada kulit. Jadi kalau bekas tu sejenis ada mulut, ikat. Dulu orang ikat dengan tali, sekarang ni orang ikat dengan tudung. Ikat dengan tudung. Tutuplah pintu-pintu rumah, tutup. Dan padamlah pelita, yakni lampu. Tengok ni, ada apa sebab ini? Ada dua sebab. Yang pertama, kerana sungguhnya syaitan tidak akan membuka pengikat, dan tidak membuka pintu, dan tidak membuka bekas. Jadi syaitan ni dia nakal, tapi kalau tutup, dia tak kosek, dia tak masuk dalam tu. Maka jika salah seorang daripada kamu tidak dapati suatu untuk menutup bekasnya, melainkan dengan hanya meletakkan di atas bekasnya satu ranting kayu dan menyebut nama Allah, maka hendaklah dia berbuat demikian. Contohnya, tempayan kita ni tak ada tudung. Macam nak buat? Kita ambil kayu, tahu atas dia, kita baca bismillah dengan nama Allah, mana kita tutup benda tu. Syaitan tak masuk.
Ni kalau tak tuduh, tak baca bismillah, bukan cakap syaitan tak masuk orang pun masuk juga. Dak musim-musim panas gini tengok-tengok duk guli sedap dia bergendai dah ni. Apa kata apa ni? Syaitan jadi manusia, manusia jadi syaitan, berat. Maka hendaklah dia buat demikian. Kalau tak ada tuduh, letak dengan kayu, kita pun baca bismillah. Sesungguhnya tikus juga, ini sebab yang kedua. Tikus juga boleh menyebabkan kebakaran seisi rumah. Jadi bila pelita kita nyala sini, tikus mari langgar pun terbalik. Bila terbalik apa jadi? Hanguslah rumah. Ini dipanggil adab Islam di dalam menjaga keselamatan. Tak ada lah keselamatan yang paling baik yang dijaga oleh Islam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran daripada hadis. Yang pertama, saranan supaya menutup bekas-bekas makanan, minuman dan sebagainya demi kesihatan kita bersama. Yang kedua, bekas-bekas yang tidak tertutup mungkin boleh dimasuki semut, debu-debu, kotoran dan sebagainya. Kerana itulah kita disaran supaya menutupnya. Zaman kita ni, zaman hari panas El Nino ni pula, orang takut ke apa? Takut ke apa? Takut ke ular pula. Orang tua kan tak boleh sebut ular malam-malam ni, dia mari. Aduh, macam-macam lah manusia ni. Tak boleh sebut, tak boleh sebut ni. Pakai nama Tuhan tak sebut juga buat dia ni. Buah yang boleh ni tak? Kita sebut. Jadi Nabi kita ajar, kita baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa-doa ni insya-Allah selamat, insya-Allah. Kalau kena juga tu maknanya tak terbaca lah tu. Jadi gitu kaedah. Sebagaimana berlaku pada sahabat, dia rawi hadis ni kena sengak, kena gigit. Orang kita tanya dia, betul kau doa hak mu kata tu? Hak kamu riwayat daripada Nabi? Dia kata betul, aku tak baca. Jadi doa ni kena baca, bukan kena tulis. Macam kita hari ni, tak? Takut kau syaitan, takut hatu, dibeli ayat kursi gatul dinding. Tak baca, tak jadi. Silap-silap syaitan duk gatul situ. Jadi dia panggil ayat dibaca, bukan ayat digantung. Kita duk perhati tengok ayat gantung dalam rumah orang ni berapa jenis ayat ada. Ayat kursi untuk hamba hatu. Ayat 1000 dinar sebab nak kaya. Ayat berapa lagi? Dia ada hijau belaka tu. Jadi kita kata baca bukan gantung, beramal dengan dia. Jadi ini dipanggil. Jadi bekas-bekas ni kalau tak tutup, masuk benda kotoran, masuk benda berbisa, benda-benda bahaya kan. Yang ketiga, kita disarankan menutup pintu-pintu dan tingkap-tingkap rumah demi keselamatan daripada pengkhianat, pencuri dan sebagainya. Dia mahu mari belaka tu. Pengkhianat mari, pencuri mari, dan benda-benda yang tak baik masuk dalam rumah kita juga. Yang keempat, kita disaran supaya menyebut nama Allah semasa meletakkan sesuatu dan menggunakannya. Yang kelima, api lilin, api pelita, lilin dan sebagainya yang ditinggalkan menyala mungkin boleh menyebabkan kebakaran jika dirempuh tikus ataupun dia sendiri terbalik. Kerana itu kita mestilah sentiasa berwaspada dan memadamkan semasa tidur. Yang keenam, syaitan akan menggunakan kelalaian kita untuk merosakkan kita. Yang ketujuh, saranan supaya berwaspada dengan setiap kemungkinan buruk yang mungkin berlaku. Tanda pelajar-pelajar tulis. Yang ke-8, arahan ini kepada pelita api. Adapun zaman kita ini zaman elektrik, itu tidak termasuk lagi. Sebab elektrik ni alhamdulillah dia ada mazhab dia tersendiri. Kalau tikus langgar dia ke apa dia, kalau terbakar bor dia mati, dia berhenti, dia tak nyala. Bukan macam pelita minyak tanah tu, kalau terbalik sekali dengan rumah bakar kan. Jadi elektrik kita ni lain dia punya pandangan. Maka para ulama semasa mengatakan larangan ini tidak termasuk dalam elektrik. Cuma dari sudut keselamatan mungkin dia masuk dalam bab pembaziran. Jadi untuk tidak membazir, tak kira lah pelajar tua, muda, anak-anak kita ni bila nak keluar daripada rumah tutup pintu. Ni kadang-kadangnya tinggal lampu dalam rumah. Bila orang tanya apa, aksi ke kucing dia takut kucing takut dalam gelap. Cerdik awak. Buat mak bawa tak bawa kucing mari masjid kali. Dah. Itu macam-macam lah alasan-alasan yang tidak munasabah.
Jadi kita kata walaupun lampu elektrik sekarang ni tidak lagi membawa bahaya seperti pelita, tetapi pembaziran berlaku. Maka tutup padam semua benda-benda yang tidak perlu. Yang tidak perlu kita tutup. Bab satu lagi, bab yang terakhir dalam perbincangan kita ini insya-Allah taala, bab yang ke-301, babun nahyi anit takalluf wa huwa fi'lun wa qaulun ma la maslahata fi bimasyaqqah. Bab larangan daripada takalluf. Takalluf tu apa dia? Iaitulah melakukan perbuatan ataupun perkataan yang berat tanpa kepentingan. Kita menyusah kita, maka Nabi larang menyusah diri. Ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebut perkara ini iaitulah firmanullah Ta'ala, Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengambil upah sedikit pun daripada kamu dengan dakwah ini. Inilah sunnah kita. Sunnah kitanya, kita berdakwah tak boleh ambil upah. Kalau kita nak ambil upah bersyarat ni masalah. Jadi kita takut hari ni buat-buat pendakwah selebriti. Oh, kalau nak pergi ceramah panggil dia, tanya harga berapa? Berapa mau bayar? Oh, 1 jam 1,500 ucapan saja. Ada sampai 3,000 1 jam. Tiket kapal terbang first class. Nak bawa bini lagi, nak bawa suami lagi. Macam-macam cerita. Kata nasib baiklah dakwah zaman sahabat tu tidak lagu ni. Kalau tidak tak sampai Islam kita. Ada sahabat-sahabat nak pergi pergi tanya dulu. Ada tiket? Ada tu? Oh, macam. Cuma kita tak salah. Kita ambil duit minyak, duit tiket pergi, itu dia panggil hak dia, memang kena beri. Jangan pernah kata tak apa, ustaz ni ikhlas ni, dia main ngajar, jangan bagi sehabuk dia, seletih juga dia apa minyak kereta dia, siapa nak bubuh kan. Jadi kita kena ambil mura'ah, ambil kira. Orang perjalanan daripada sini ke sini 100 km, berapa jam dia berjalan? 1 km maknanya 2 jam pergi, 2 jam balik, 4 jam perjalanan saja. Walaupun dia ceramah 1 jam, tapi dia kena menghabiskan masa dia hari itu lebih kurang 7 ataupun 8 jam. Kita kira, mana kalau RM50 1 jam, kita berilah RM400. Logiklah menasabah. Orang panggil menasabah. Tapi kadang-kadang dia mau ni cerdik juga. Dia tak pergi setepak. Tiket orang ni bayar, lepas tu dia jaja habis 10 tepak pula orang lain tu. Habis pakat claim belakang berat. Juga lagu tu. Allahu Akbar. Kita belajarlah. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Tidak sedikit pun daripada dakwahku ini, dan aku tidaklah termasuk daripada golongan orang yang takalluf. Takalluf ni apa makna? Takalluf ni maksudnya orang yang buat kerja menyusahkan dia, memberatkan diri kita ni. Itu dia panggil takalluf. Macam contohnya, orang mari rumah kita, kawan-kawan mari rumah biasa ya. Kalau kita nak bagi makan dia, buatlah ayam goreng sikit, ayam percik ke tak. Tapi ni dok penuh mejanya, buat pagi sampai gelap dok masak. Kebetulan kawan tu mari, dia makan dah tengah jalan tadi. Alah jemput sikit, ya Allah, tak puas hatinya. Itu dia panggil takalluf. Lepas tu duk royak pula tu, minta maaf lah, tak ada nak buat gapo-gapo, penuh meja tak ada buat gapo-gapo. Bahasa perangai sungguh dah. Nak nyoho lagi tu dia panggil tu. Nak awal ni bermuka-muka orang panggil. Surah Sad ayat 86. Ayat 86 itu dipanggil takalluf. Hadis yang pertama, wa an Umar radhiyallahu anhu qala nuhina anit takalluf, rawahul Bukhari. Daripada Umar, katanya kita dilarang daripada takalluf, yakni melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Jangan duduk sungguh, jangan duduk pelik-pelik sangat, sungguh-sungguh sangat, luar daripada kemampuan kita. Hadis riwayat Bukhari, pengajaran hadis, saranan supaya jangan mengada-ngada sehingga melakukan perkara yang tidak mampu dilakukan, sama ada dalam perkara material ataupun spiritual. Jadi dah, saya tak boleh, oleh kerana saya sekarang ni sudah warak dah, jadi orang pondok dah, saya kena puasa hari-hari, demam apa puasa juga sampai ke hospital pergi contoh, ataupun bangun tak tidur malam tahajud, itu dia panggil takalluf. Kita buat sekadar yang kita mampu. Hadis yang terakhir dalam perbincangan ini, wa an Masruq qal dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu faqal
Ya ayuhan nas, man 'alima syai'an falyaqul bihi, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Rawahul Bukhari. Daripada Masruq katanya, kami telah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud ini sahabat radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, dia bagi tazkirah. Zaman kita ini dia panggil tazkirah kan. Wahai manusia, sesiapa yang mengetahui sesuatu maka katakanlah, ajarkanlah dan beritahulah dengannya. Hak kita tahu, kita ajar. Dan sesiapa yang tidak mengetahui maka katakanlah Allahu a'lam, Allah yang tahu. Kalau orang mau tanya kita benda tak tahu, tak usah duk jawab, kata Allahu a'lam. Ni manusia hari ni tak ada Allahu a'lam, nak jawab belaka. Lepas dia jawab semua panjang lebar, wallahu a'lam. Jadi macam dia tu pandai belaka. Jadi nak suruh nampak warak, wallahu a'lam belaka. Ada juga kadang-kadang anak rasa tak kena dari sudut kira-kira. Bila orang tanya soalan dalam forum ke dalam apa, dia boleh mikrofon ni sedap, ustaz saya mau tanya gini, lepas tanya wallahu a'lam. Jadi macam dia jawab dah wallahu a'lam. Sepatut bukan lagu tu. Tanya apakah hukum sekian, jazakallahu khaira. Jadi Allah Ta'ala lah balas tuan ni dengan kebaikan sebab nak jawab soalan saya. Gitu. Dia dak wallahu a'lam. Jadi mu jawab dah wallahu a'lam. Sudahlah Tuhan tahu, aku tak tahu. Ini ada benda bagai-bagai yang kita rasa orang panggil terlepas pandang. Istilah orang sekarang ni terlepas pandang tak? Dia jawab. Jadi kalau kadang kita malah jawab kata alhamdulillah Tuhan dah jawab dah wallahu a'lam. Sudah, saya pun nak jawab wallahu a'lam juga. Sesungguhnya tengok ni, dan sesiapa yang tidak mengetahui maka katakanlah Allahu a'lam. Sesungguhnya sebahagian daripada ilmu ialah seorang itu berkata pada perkara yang tidak diketahuinya Allahu a'lam. Itu dia panggil ilmu. Siapa tak tahu benda dia jawab Allahu a'lam, itu dia panggil orang berilmu lah gitu. Tidak terbolah. Terbolah ni orang panggil orang yang apa ni, tidak berdisiplin lah. Firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sedikit pun tidak mengambil upah daripada kamu dengan dakwahku ini, dan aku tidaklah termasuk daripada golongan yang takalluf. Hadis riwayat Bukhari. Apa dia penjelasan hadis takalluf ni? Yang pertama, larangan berfatwa. Dengar ni. Ni zaman kita ni zaman orang tak takut. Larangan berfatwa atau menceritakan sesuatu perkara yang tidak diketahui, kerana itu termasuk dalam melakukan perbuatan di luar kemampuan. Hak kita tak pandai, jawab tak pandai. Hari ni ada orang tanya ni, petang ni. Dia kata, ustaz, suami dia kata ke dia balah-balah. Suami kata aku cerai kamu, tolak satu cerai satu. Duk dia bukan dia jawab mulut-mulut mek ni. Aku cerai kamu pula. 2 butir. Jawab mulut sekali lagi, aku cerai kamu 3 kali. Dia kata saya sudah rujuk ke mahkamah syariah dekat dia. Hakim qadi kata jatuh talak 3 dah lah. Ikut mazhab Syafi'i 3 talak. Lepas dia pergi tanya ustaz mana pula, jatuh talak 3 ke tak? Ustaz kata tak, pasal waktu dekat-dekat dalam masa seminit pas minit. Dia kata kalau lama-lama baru jadi. Kata bijak ustaz ni pula je. Macam-macam cerita. Patutnya benda macam ni, benda perlu pada autoriti. Oleh kerana kes perceraian ni kes yang boleh diselesai di mahkamah. Tak usah dia tunjuk pandai lah kita, hey ustaz, Allahu a'lam, senang masalah. Dia tanya saya, macam mana pandangan Abu Anas? Wallahu a'lam. Oleh kerana awak dah rujuk ke mahkamah, biar mereka selesaikan, saya tak ada kuasa. Kalau tidak, tengok celaru dia. Ustaz tu kata pula, sudah. Kalau saya kata tak jatuh talak pula ni, melopak dia. Silap-silap esok atas pisau tangga. Dah boleh klik balik semula. Ni tolak 3 dah ni. Tak kata apa. Jadi ini para jemaah pelajar-pelajar kita belajar adab. Lebih baik kita kata Allahu a'lam daripada kita mengeluarkan pandangan pendapat yang tidak betul. Yang kedua, suruhan supaya hanya menyebarkan ilmu yang diketahui sahaja, dan janganlah mengada-ngadakan cerita atau hukum pada perkara yang tidak diketahui. Hari ni dah gaho tak tahu pun kata juga.
Hati-hati awak belajar dengan ustaz tu. Ustaz tu gini-gini fahamnya dia. Kalau awak tanya berapa dia tu, tak tahu. Awak boleh tuduh orang tanpa tahu. Ini baca lah. Ini dipanggil problem. Masalah fitnah besar dalam dunia ini. Kita kata kita tuduh orang tanpa kita ada maklumat. Jangan. Yang ketiga, orang yang jahil tetapi mengajak orang lain, biasanya malu untuk menyatakan saya tidak tahu bila ditanya. Bahkan dia tetap akan menjawab setiap persoalan yang ditujukan sekalipun dengan hanya mengarut dan mengada-ngada. Ini timbul hari ini. Semua benda jawab belaka, nak jawab belaka atas dunia ni. Yang keempat, setiap persoalan yang kita tidak ketahui hendaklah dijawab dengan Allahu a'lam bila ditanya. Atau saya tidak tahu dan bolehlah ajukan soalan ini kepada orang yang lebih pandai. Begitu tanya orang lain ya, ustaz tu lebih pandai pada saya. Atau sebagainya. Yang kelima, tidak akan mengurangkan kehebatan seseorang yang berilmu jika menyatakan tidak mengetahui dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya. Bahkan itu menunjukkan keilmuannya dalam menjawab persoalan dan rendah dirinya serta keikhlasannya. Dia tak nak menonjol. Tak nak menonjol kata. Yang keenam, kepercayaan orang ramai juga akan bertambah kepada orang yang hanya mengajar atau menceritakan hanya pada perkara yang diketahui saja. Jangan duk cerita benda pelik-pelik. Ni kita nak suruh orang suka, orang ketawa, orang lompat. Pasal apa? Kita duk cerita benda-benda kagu. Carilah hadiah-hadiah palsu, cerita-cerita pelik. Waktu ambil cerita mari. Hak tak ada cerita, buat cerita dah. Cerita mayat bercahaya dalam kubur. Allah, cahaya habis orang. Yang ketujuh, ramainya tenaga pengajar yang terjerumus dalam hal menceritakan ilmu pada perkara yang tidak diketahuinya, dan mereka tidak mencontohi Imam Malik yang banyak menjawab Allahu a'lam ketika menjawab soalan-soalan yang diajukan kepadanya. Jadi ada cerita mengatakan 40 soalan orang tanya Imam Malik, dia jawab 4 soalan aja. Hak lain tu Allahu a'lam belaka. Jadi kitanya kalau orang bagi 40, agak-agak berapa orang tak jawab? Bahaya belaka. Ini lebih parah lagi, mana kita terlebih alim daripada Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang besar itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab yang ke 302. Tulis bab yang ke 302 dah. Dalam perbincangan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.